Frasa bahasa Iban diangkat sebagai cogan kata perpaduan untuk seluruh tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Isu kalimah Allah akan dibincangkan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI pada Ogos sebelum dibawa ke Majlis Raja-Raja Oktober ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata ketetapan Majlis Raja-Raja akan diangkat sebagai satu dasar muktamad. Beliau memaklumkan persetujuan itu selepas sesi menghadap bersama Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah di Istana Bukit Kayangan. Datuk Seri Anwar menerusi kenyataan, sekali lagi menegaskan pendirian Kerajaan Persekutuan untuk memperaku dan menerima pakai dasar sedia ada yang menghadkan penggunaan kalimah Allah kepada orang bukan Islam di Semenanjung dan kelonggaran bersyarat di Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, selaku pengerusi MKI, Sultan Sharafuddin bertitah agar semua pihak menghormati hak dan kuasa Raja-Raja Melayu dalam perkara berkaitan agama Islam. Baginda juga meminta isu kalimah Allah ini henti dibahas dan dipolitikkan sehingga Majlis Raja-Raja membuat ketetapan muktamad demi keharmonian serta kestabilan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tertarik dengan frasa bahasa Iban segulai sejalai yang menjadi tema sambutan perayaan Hari Gawai tahun ini. Oleh itu, ia bakal digunakan sebagai cogan kata perpaduan untuk seluruh negara. Maknanya, di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalai. Beliau berkata demikian dalam ucapan pada Majlis Sambutan Perayaan Gawai Dayak 2023 di Kuching. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM10 juta kepada Kerajaan Sarawak untuk inisiatif pengukuran tanah hak adat Bumiputra NCR di negeri itu. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud dan isterinya, Tuh Puan Ragat Kurdi Taib, menjadi kenamaan utama dalam majlis itu yang turut dihadiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Turut hadir adalah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas serta beberapa Menteri Persekutuan dan Negeri. Malaysia telah mengenal pasti dalang yang membiaya tuntutan 8 warga Filipina yang mendakwa waris Kesultanan Sulu. Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said mendedahkan pemberi dana terbabit merupakan syarikat antarabangsa terkenal. Ya, kita sekarang ni melihat bahawa ini satu gerakan yang lebih kepada elemen untuk membuat duit. Dan kita tahu bahawa litigation funders tu selalunya akan mengambil 25% atau 30% daripada jumlah. Jadi maknanya kalau katakan 15 billion USD, kalau dia betul dapat 30% tu kira tinggilah tu, berapa persen dia nak dapat daripada berapa bilion. Jadi isu dia, ini bukan perniagaan. Ini bukan syarikat. Ini bukan klausa timbang tara antarabangsa, ini negara. Sebuah negara bangsa. Jadi sebuah negara ni tidak boleh dikotak-katikkan sedemikian. Itu sebab bagi pihak kerajaan Malaysia dengan Perdana Menteri yang baru, dengan Menteri Kabinet baru, Menteri yang baru, kita melihat semua aspek yang lebih holistik. Dan Jabatan Peguam Negara, terutama sekali kepimpinan yang berbahagia Tan Sri Peguam Negara membantu begitu banyak dalam strategi undang-undang. Sebab kita mengikuti proses undang-undang untuk mematahkan tuntutan ini. Sebagai negara berdaulat, Datuk Seri Azalina berkata Malaysia akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak terbabit bagi menuntut segala kos sepanjang berdepan kes itu di Mahkamah Paris. Semalam, Mahkamah Rayuan Paris mengekalkan keputusan membenarkan Malaysia mencabar award yang diputuskan oleh Dr. Gonzalo Stampa pada 25 Mei 2020 dalam kes tuntutan berkenaan. Kejayaan Malaysia dalam pertikaian undang-undang di Perancis berkait tuntutan waris Sultan Sulu dianggap tepat dan benar. Ia membuktikan kedudukan dan hak negara yang sememangnya diiktiraf berdasarkan undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kejayaan itu hasil kerjasama banyak pihak termasuk Wisma Putra dan Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Dan hal yang berlaku ini adalah merupakan hal yang dikendalikan oleh pihak yang berhormat Datuk Azalina juga selaku Menteri Undang-Undang.
dan kita berusaha kita melakukan pendekatan ini secara bersama kerana ia melibatkan Malaysia, ia melibatkan proses yang dibuat di luar negara, maka kita bekerja sebagai satu pasukan yang baik. Alhamdulillah, berkat kerjasama yang baik antara kementerian ini telah menghasilkan satu keputusan yang begitu bermakna buat Malaysia. Beliau menjelaskannya pada sidang media di Parlimen. Sifatkan hadiah bermakna menjelang sambutan Bulan Kebangsaan. Alhamdulillah, sebab bagi saya kalau ikut kepada keputusan yang kita terima yang berdasarkan kepada Mahkamah Rayuan Perancis tu menunjukkan bahawa Sabah ini sebuah negeri yang berdaulat, yang mana ianya patut dipertahankan bukan sahaja di peringkat rakyat, malah kerajaan perlu memberikan komitmen 100%, 100% untuk memastikan bahawa ni Sabah kekal sebuah negeri yang berdaulat dan kekal dalam Malaysia. Pada pendapat saya, penolakan ini merupakan satu benda yang sangat terbaiklah dan seharusnya dibuat pada awalnya lagi, dan juga saya berharap negeri Sabah kita terus terjaga dan juga kedaulatan negara juga dijaga, dan juga saya berharap dalam kalangan belia agar semangat nasionalisme diperkukuhkan dan juga mereka tahu tentang sejarah kita dan mereka tahu apa hak-hak kita sebagai rakyat Sabah dan justru mempertahankan negeri kita. Pertama sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada atas pihak yang terlibat. Seperti saya harap kita semua dapat menanamkan lagi sikap ingin tahu mengenai kita punya sejarah dan supaya kita dapat bersama-sama mengekalkan lagi kedaulatan negara kita pada masa akan datanglah. Dan saya harapkan agar pihak-pihak di luar sana berterima kasih kepada pihak yang terlibat atas usaha mereka untuk menjayakan lagi tuntutan ke atas Sabah kita lah. Tahniah Malaysia, tahniah Sabah. Tuntutan Sulu kepada negeri Sabah langsung tidak ada kelayakan dan dianya tidak patut diteruskan. Kita sangat bangga dengan keputusan sebuah mahkamah di Paris yang menyebelahi Malaysia. Sabah adalah sebuah negeri yang merdeka di bawah Malaysia dan tidak ada sebab mana-mana pihak untuk menuntutnya lagi. Pelan Hala 7 Teknologi dan Ekonomi Hidrogen HETR bakal menjana RM12.1 bilion kepada pendapatan negara menjelang tahun 2030. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata pelaksanaan HETR akan memperkukuh sektor tenaga hidrogen di Malaysia sekaligus menyumbang RM49 hingga RM61 bilion kepada KDNK negara menjelang tahun 2030. Menjelang tahun 2030, diunjurkan antara 0.4% hingga 1.3% pengurangan gas rumah hijau dapat dicapai bergantung kepada model pelaksanaan yang dicadangkan dalam HETR. Selain itu, penjanaan pendapatan sehingga RM12.1 bilion dengan sumbangan kepada KDNK negara antara RM49 bilion dan RM61 bilion. Dijangkakan pada tahun 2030, di samping penjanaan peluang pekerjaan sehingga 45,000 menjelang tahun 2030. Teks ucapan Perdana Menteri dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang pada sidang media mesyuarat Majlis Sains Negara NSC di Ibu Negara. Dasar berkenaan akan diperincikan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 26 Jun ini. HETR turut mensasarkan penghasilan hidrogen dengan kos yang kompetitif untuk kegunaan domestik dan membuka peluang ekspor. Jelasnya Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI telah memulakan inisiatif teknologi hidrogen yang pertama di Malaysia menerusi kerjasama antara agensi dengan industri tempatan. Tidak timbul isu menggadaikan bangsa dan agama demi kepentingan politik. Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan realiti politik semasa yang menuntut kerjasama dan penyatuan parti-parti politik berbilang kaum untuk bersama-sama menerajui negara. Malah kerjasama itu turut berlandaskan dasar menghormati sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang memperakukan hak raja-raja serta ketuanan Melayu. Kita sering dikonotasikan bahawa kita bekerjasama dengan DAP. Hakikatnya, Barisan Nasional dan PH
Dalam Barisan Nasional kita ada MCA dan kita ada MRC. Dalam PH ada DAP di situ. Ya. Jadi yang kita harus lihat ialah bagaimana kebersamaan antara BN dengan PH. Malah agenda-agenda tentang Islam, Melayu, Raja-Raja Melayu dan bahasa Melayu tidak pernah pun diusir oleh PH. Malah mereka menghormati itu benderan UMNO. Kerana terdapat dalam Perlembagaan UMNO ya, bahawa keempat-empat unsur ini wajib dipertahankan dan mereka bersetuju. Saya tidak nampak ada permasalahan kononnya kita terpaksa menggadai maruah dan sebagainya. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan skuad Sayang sejurus memberikan taklimat Presiden sempena Perhimpunan Agung UMNO 2023. Rangkaian 5G telah mencapai 62.1% liputan kawasan berpenduduk Kopa setakat 31 Mei 2023 melibatkan 5,058 tapak. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil kata ia merupakan peningkatan 2.6% daripada 5.9% Kopa yang dicatatkan pada April. Where we see it reach 80% coverage by the end of this year, insyaAllah. And specifically, out of the 62.1% coverage that we have reached as of the end of May, what will be of particular interest to all will be the shift to the dual network, insyaAllah, beginning next year, which will be spearheaded by private entities. Jelasnya, semua pengendali rangkaian Muda Alim menyatakan komitmen penuh dalam pelaksanaan 5G dan terlibat dalam perbincangan menerusi pasukan petugas pelaksanaan dui rangkaian 5G Malaysia yang ditubuhkan bulan lepas. Beliau berucap pada persidangan Invest Malaysia Siri 2 di Ibu Negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dikekalkan bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti tinggi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, ia penting bagi menangani jurang kemahiran selain mempersiapkan tenaga kerja untuk pekerjaan masa hadapan. Jelasnya, latihan semula dan pembangunan tenaga kerja juga perlu ditingkatkan kepada skala baharu. Kita fokuskan kepada inisiatif-inisiatif sebanyak yang mungkin untuk kita percepatkan upskilling. Itu yang saya sebut tadi, bahawa kita kena berubah daripada supply driven workforce ni, maksudnya yang pergi ke universiti kemudian melalui pengajian dan sebagainya, yang itu akan berterusan, tetapi dengan secara cepat juga kita kena tingkatkan demand driven, maksudnya latihan dan juga penambah baikan kemahiran yang disediakan secara terus oleh syarikat. Terdahulu dalam ucapan perasmian Pusat Keupayaan Serantau Asia Tenggara RCC di Deloitte, jelasnya satu siri inisiatif peningkatan kemahiran berskala besar akan dilancarkan tidak lama lagi. Program tersebut bertujuan mengurangkan ketidakseimbangan dalam permintaan dan bekalan. Presiden Indonesia Joko Widodo selamat tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 3.40 petang bagi memulakan lawatan kerja beliau ke Malaysia. Beliau yang diiringi isteri Iriana Joko Widodo disambut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Duta Republik Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Hermono. Jokowi kemudiannya turut memeriksa kawalan kehormatan setempat terdiri daripada 28 pegawai dan anggota Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja yang diketuai Kapten Muhammad Nur Zafran Al-Ahmad. Dalam lawatan ini, beliau dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain membincangkan isu dua hala, kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran beberapa perjanjian yang akan ditandatangani oleh wakil-wakil kementerian dan agensi berkaitan. Kaedah teknologi pembinaan volumetrik prafabrikasi prasiap PPVC mampu mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing dalam industri pembinaan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantan Linggi berkata kaedah ini dijangka mampu mengurangkan 70 hingga 80% kerja pembinaan. Salam sejahtera, salam perpaduan. PPVC merupakan pembinaan modul 3D yang disiap pasang di kilang yang dilengkapi kemasan dalaman sebelum dihantar dan ditempatkan di tapak pembinaan. Sebab menggunakan teknologi ini, saya fahamkan dia dalam satu bumbung, ya, dalam satu kilang besar.
Kalau kita berjaya menggunakan teknologi yang baru ini, mungkin kita boleh harapan kita menarik minat anak-anak tempatan di kalangan belia untuk mereka ni dapat kita latih dan mahir dalam teknologi ini, dan mungkin masa depan yang kita harapkan industri pembinaan ini kita boleh kurangkan kebergantungan kepada tenaga asing. Tambahnya, Malaysia memerlukan 400,000 pekerja industri pembinaan dan kini masih bergantung kepada pekerja asing. Beliau kata demikian kepada media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara CIDB dan Malaysian Resource Corporation Berhad MRCB. Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan akan dibubar pada 30 Jun ini bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun akan mempersembahkan perkara itu kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhriz Tuanku Munawir dalam masa terdekat. Negeri Sembilan punyai 36 kerusi DUN. Terdahulu beliau hadir pada mesyuarat Exco di Wisma Negeri di mana Datuk Muhammad Zafir Ibrahim mengangkat sumpah dan menandatangani simpan rahsia bersaksikan barisan Exco Kerajaan Negeri. Datuk Muhammad Zafir dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan baru berkuat kuasa semalam. Orang awam kini boleh menyalurkan aduan terhadap pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan secara dalam talian melalui sistem penyelesaian aduan dan pengendalian siasatan SPAPS yang dibangunkan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC. Menurut pengerusinya Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan, sistem yang dibangunkan tersebut lebih berkesan berbanding pengurusan aduan yang dilakukan secara manual sebelum ini. Masih akan terus menerima aduan daripada saluran-saluran lain, antaranya aduan, email, surat rasmi dan surat layar, atau hadir sendiri pejabat EAIC. Sistem SPAPS ini akan dapat memberi manfaat kepada orang ramai untuk menyalurkan aduan dengan lebih pantas. Tambah beliau, sistem tersebut turut membolehkan pegawai siasatan mengendalikan aduan dengan efektif kerana dokumen berkaitan yang diperlukan dapat diakses dengan lebih mudah tanpa bergantung pada fail fizikal. Beliau kata demikian pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang EAIC di Putrajaya. Gempa bumi lemah dengan magnitud 2.6 melanda sempurna Sabah pada 7.39 malam tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan hari ini memaklumkan gempa itu berlaku dengan kedalaman 3 km. Met Malaysia menyatakan gegaran dirasai di sekitar sempurna dan Met Malaysia akan terus memantau keadaan ini. Met Malaysia akan terus memberi perkembangan lanjut dan maklumat tambahan dari semasa ke semasa. Keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 akan diumum esok. Calon boleh memperoleh keputusan mulai 10 pagi di sekolah masing-masing. Kementerian Pendidikan dijangka mengadakan sidang media mengenainya pada 9 pagi esok. Ikuti secara langsung sidang media tersebut menerusi saluran TV1 dan berita RTM. Lebih 400,000 calon menduduki peperiksaan itu di 3,355 buah pusat peperiksaan di seluruh negara. 5 individu ditahan kerana memiliki 952 biji pil kuda dan sepucuk pistol dalam sebuan di Kampung Takang, Tawang, Bacok, Kelantan 30 Mei lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, mereka yang ditahan ialah pasangan suami isteri, ibu mertua dan termasuk 2 kanak-kanak berusia antara 11 hingga 54 tahun. Polis turut menyita sebuah kereta dan pelbagai bentuk barang kemas dengan jumlah keseluruhan sitaan adalah RM10,800. Selain itu, polis turut menemukan 11 butir peluru dan 1 botol besi berwarna hitam bertulisan weapons all medium dan 2 batang berus. Kita percaya ini memang sekarang ini masalah pengedaran dadah ini dia akan berhubung kait dengan pemilikan senjata api. Kita percaya oleh kerana masalah dadah ini siasa berlaku dispute ataupun apa dipanggil pertikaian di kalangan mereka dan senjata api ini mungkin menjadi satu keperluan pada mereka yang terlibat dalam pengedaran. Sebab itu kita tahan riman lebih lama untuk kita kena pasti mungkin ada rangkaian lain. Kalau dia ada pistol ni maknanya rangkaian dia agak besar. Hasil siasatan mendapati kesemua suspek tiada rekod kesalahan lampau. Manakala ujian saringan awal air kencing mendapati suspek lelaki berusia 25 tahun itu positif dadah jenis methamphetamine.
Seorang warga Mas berusia lingkungan 70-an ditemui mati dipercayai dibunuh. Mangsa ditemui dalam keadaan berlumuran darah dijumpai dalam kawasan semak berhampiran Jalan Song Bangkeng, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Tan Cheng San, mangsa ditemui dalam keadaan terbaring dan bahagian badannya dipenuhi darah. Siasatan lanjut mendapati mangsa disyaki telah ditikam menggunakan senjata tajam. Susulan itu, dua lelaki warga tempatan ditahan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek berusia lingkungan 50 dan 60-an itu masing-masing ditahan di Hospital Bukit Mertajam dan Klinik Kesihatan Berapit. Hasil semakan mendapati seorang suspek mempunyai 3 kes jenayah dan 7 kes melibatkan narkotik, manakala satu lagi suspek tidak memiliki sebarang rekod jenayah. Punca kejadian masih dalam siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sepasang suami isteri dilepas tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan kecuaian terhadap kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun April lalu. Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail dalam penghakimannya berkata, keputusan itu dibuat selepas terdapat elemen penduaan terhadap pertuduhan. Justru bapa tiri S. Nagendran dan ibu kandung kanak-kanak itu A. Sanggita dilepaskan daripada pertuduhan pindaan itu. Mahkamah hari ini menetapkan hukuman, namun kedua-dua tertuduh menukar pengakuan kepada mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan pindaan dibacakan. Mengikut pertuduhan pindaan, pasangan itu dengan mencapai niat bersama telah bertindak secara cuai terhadap seorang kanak-kanak di bawah pemeliharaan mereka dengan cara yang boleh menyebabkan berlakunya kecederaan fizikal 12.30 malam di Skudai Johor Bahru 28 April lalu. Mereka dituduh mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan denda RM50,000 atau penjara 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Di mahkamah sama, seorang peniaga pakaian mengaku tidak bersalah atas 10 pertuduhan membuat penghantaran jelik menghina agama Islam di Facebook 2 bulan lalu. Semua hantaran itu dimuat naik menggunakan akaun miliknya Ali Tikos di Rumah Pangsa Awam Larkin, Johor Bahru 10 malam 26 April lalu. Dia dituduh mengikut Seksyen 233(1)(a) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 233(3) Akta sama yang membawa denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sebutan semula kes 9 Julai depan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor yang baharu Siti Rohani Nadir akan berusaha menyelesaikan masalah kekurangan 141 anggota bomba di negeri itu. Ia termasuk isu kekurangan 54 aset jentera pemadam kebakaran di 33 buah balai. Tambahnya, ketika ini proses perolehan mendapatkan jentera baru dan pengisian anggota sedang dibuat. Kita akan lihat di mana situasi yang kritikal, kita akan cuba atasi cara mana yang kita boleh buat bagi memastikan operasi di balai-balai tidak terjejas. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas memulakan tugas secara rasmi di Ibu Pejabat JBPM Johor. Ahli keluarga Muhammad Hawari Hashim bersedia menerima sebarang kemungkinan selepas masih belum ditemui sejak 19 Mei lalu. Ibunya, Cik Tom Hassan, berkata beliau reda walaupun ia amat sukar untuk diterima. Muhammad Hawari dilaporkan hilang selepas turun dari puncak Everest dan berehat di Kem 4 yang turut membabitkan kawasan zon maut. Sementara itu, pasukan SAR juga turut meluaskan radius pencarian menggunakan drone dari Kem 2 ke Kem 3. Harapan makcik tu memang harap sangat buatlah cara macam mana pun. Maksudnya minta dia terus balik, carilah macam mana pun. Itu harapan makcik. Champion makcik harap sangatlah rakyat Malaysia satu dunia ni tolonglah doa. Siapa-siapa pun lah, tolonglah doa untuk dia. Pemudahkanlah carian dia. Dapat balik. Kukuh dia. Terdahulu beliau menerima kunjungan Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Dua, Datuk Muhammad Yusof Muhammad Nur di kediamannya.
Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bersetuju untuk menawarkan tiket combo RM70 untuk 2 perlawanan Pesta Bola Merdeka 2023. Kejohanan tersebut dijadual berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 14 hingga 17 Oktober ini. Menurut Timbalan Presiden FAM, Dato' Muhammad Yusof Mahathir, perkara itu telah diputuskan pada mesyuarat ke-8 Jawatankuasa Eksekutif FAM yang diadakan di Wisma FAM semalam. Jelas beliau, harga tiket bagi kategori terbuka untuk dewasa ialah RM40, kanak-kanak RM5. Manakala RM60 untuk grandstand dan RM80 bagi kategori premium. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Yusof turut mengesahkan penyertaan India, Palestin dan Lubnan selain Malaysia dalam kejohanan yang kali terakhir dianjurkan pada 2013. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menerima tawaran menjadi penaung baharu Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA. Presiden KLFA Khalid Samad berkata secara dasarnya Fahmi Fadzil bersetuju dengan meletakkan beberapa syarat yang perlu dipatuhi antaranya dari aspek penajaan. Saya telah mendapat pengesahan daripada Yang Berhormat Fahmi Fadzil untuk menjadi sebagai patron bagi pasukan KLCT dan dia meletakkan syarat-syarat. Saya nak kena sebut jugalah syaratnya. Syaratnya ialah saya dan KLCT jangan mendapatkan pembiayaan daripada telcos yang di bawah kementerian dia, pasal dia tidak mahu kerang dia akan dilihat terhutang dengan syarikat-syarikat telcos oleh kerana menyumbang ataupun membantu usaha KLCT. Kehadiran Fahmi disifatkan memperkukuh persatuan untuk menjalin kolaborasi dan meraih penajaan dari pelbagai sumber lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media KLFA di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Khalid turut memaklumkan KLCT akan menyertai kempen bagi mempromosi Kuala Lumpur ke arah bandaraya rendah karbon. Selangor FC sedia membawa masuk tonggak baharu pada jendela perpindahan kedua Liga Malaysia. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Johan Kamal Hamidun. Menurutnya, satu perbincangan pasukan dilakukan bersama pengendali Tan Cheng Ho selepas aksi Liga Super bertemu Kelantan United. Dr. Johan ditemui media ketika majlis menandatangani dokumen perjanjian kerjasama antara Selangor FC dan rakan penaja Extra Jaws. Majlis turut dihadiri pengurusi Kelab Bola Sepak Selangor, Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Sultan Sarafuddin Idris Shah dan pengarah urusan bintang Tok Joe Ibu Fani Kurniati. Kerjasama ini bakal menyaksikan penjenamaan dipamerkan pada pakaian rasmi The Red Giants. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.